Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai, bertemu kita kembali dalam rancangan Duduk di Rumah Jadi Orang Bijak. Empat darah duduk di tepi sungai, duduk menjerat si ketamlah batu. Anak dara buat apa di tepi sungai? Ada ke lagi? Nak tanya ni, anak dara di rumah tu dah bangun ke belum? Anak dara sekarang pukul 10 pun belum tentu bangun. Okey, untuk hari ni apa kita nak belajar? Kita akan belajar tentang topik 4.52 iaitu aliran maklumat. Aliran maklumat ni apa? Aliran maklumat ni adalah proses komunikasi. Proses komunikasi, bercakap, proses komunikasi. Komunikasi ni menyampaikan. Okey, proses komunikasi, bagaimana kita nak menyampaikan maklumat dari satu perniagaan ke satu perniagaan yang lain. Maklumat yang disampaikan tu mestilah maklumat yang dikehendaki oleh penghantar maklumat. Apa maklumat disampaikan nak sampai kepada pengguna. Okey, untuk sampaikan maklumat ni kita mestilah melalui proses komunikasi. Apa itu proses komunikasi? Proses bagaimana satu maklumat itu disampaikan kepada penerima maklumat. Siapa penghantar maklumat? Biasanya kita lebih fokus kepada pengeluar produk ataupun seller produk, penjual. Yang kata mudahnya adalah penjual. Dalam proses komunikasi, kita ada 7 perkara penting untuk membolehkan sesuatu proses komunikasi itu berlaku. Ada berapa? Ada 7. Ada 7 proses komunikasi. Okey, anak-anak yang ada buku teks, sila refer muka surat 200. Ini adalah rajah proses komunikasi. Okey. Dalam proses komunikasi, ini kita andaikan sebagai penghantar. Ini adalah penerima. Bagaimana penghantar nak sampaikan maklumat kepada penerima dan dia nak penerima itu terima maklumat seperti yang dikehendaki oleh penghantar maklumat. Dia nak penerima maklumat tu faham apa maklumat tersebut. Okey, apa maklumat yang tersebut ya? Okey, apa maklumat diterjemahkan tu sama maksud dengan apa yang hendak disampaikan oleh penghantar. Okey, kita tengok yang pertama. Yang pertama, kita ada penghantar maklumat. Okey, ni tengok pakcik ni ya. Pakcik ni adalah penghantar maklumat atau dengan kata lainnya seperti penjual, seller. Okey, pakcik ni nak buat apa? Okey, pakcik ni dia akan mencipta maklumat daripada pencetusan idea dia. Apa maklumat yang dia nak sampaikan? Jadi bila dia nak iklankan sesuatu barang, dia kena fikir maklumat apa yang dia nak disampaikan. Contohnya, apa produk yang dia nak sampaikan? Dekat mana produk itu boleh diperolehi? Berapa harga produk tersebut? Okey, bagaimana pengguna nak dapatkan produk tersebut? Itu adalah pencetusan idea daripada penghantar maklumat. Okey, itu yang pertama, penghantar maklumat. Yang pertama, penghantar maklumat. Okey, kita tengok pula yang kedua, kita panggil dia sebagai encode. Sebut betul-betul. Encode. Encode. Okey, encode ni apa? Encode ni adalah pengolahan terhadap sesuatu idea yang sedia ada. Maksudnya, bagaimana maklumat tersebut hendak disampaikan. Nak sampaikan dalam bentuk tulisan, dalam bentuk bunyi, dalam bentuk audiovisual. So, perlu dikombinasikan agar ianya menjadi menarik, tertarik, the bomb. Okey, menarik, tertarik, kau memang the bomb. Okey, yang seterusnya, yang ketiga adalah saluran. Okey, kita dah yang ketiga. Dan yang ketiga ya, yang pertama tadi penghantar, encode dan yang ketiga adalah saluran. Saluran apa yang kita nak gunakan sekarang? Orang sekarang ni handphone masing-masing satu rumah 10 handphone. Betul ke? Satu orang satu handphone. Jadi maksudnya handphone sekarang ni ada kuasa yang besar untuk viralkan sesuatu. Okey, kuasa di hujung jari. Jadi kita boleh gunakan saluran, sama ada saluran bercetak, saluran audiovisual ataupun saluran
elektronik bercetak ataupun elektronik bercetak ni, macam contohnya kita pilih surat khabar sebagai medium periklanan kita untuk sampaikan maklumat. Okey, untuk surat khabar perlu bayar, tapi sekarang ni kita ada banyak medium yang boleh kita lakukan secara persuma untuk lakukan maklumat, untuk menyampaikan maklumat dalam komunikasi. Contohnya kalau kita guna FB, Insta, okey, kita boleh kombinasikan bunyi, pergerakan, suara, gambar yang begitu menarik hati pelanggan untuk melihatnya. Apa tujuan kita tarik hati pelanggan? Apabila pelanggan teruja dengan iklan yang kita lakukan tu, maka mereka akan buat tindak balas. Itulah yang kita harapkan. Okey, itu yang ketiga, iaitu pemilihan saluran. Maksudnya kita pilih kaedah apa yang kita nak gunakan untuk sampaikan maklumat. Yang keempat, dekod. Dekod ni maksudnya ini ya. Yang keempat adalah dekod. Dekod ni maksudnya proses bagaimana penerima maklumat tadi dia menterjemahkan maklumat yang dia terima. Okey, maksudnya bila dia terima maklumat tersebut, oh okey, dia faham. Okey, maksudnya oh best ni lah barang ni, best lah, nak gunalah, nak belilah. Jadi maksudnya maklumat tu sampai tepat kepada dia. Tapi kita, maklumat ni tak bagus lah. Okey, tipulah. Mana ada orang pakai kulit jadi putih serta-merta. Mana ada orang pakai kulit jadi perut jadi kempis serta-merta. Okey, itu cara, maksudnya dia menterjemahkan daripada aspek kefahaman dia sendiri. Okey, dekod ni senangnya bagaimana penerima maklumat menterjemahkan penyampaian maklumat tadi ikut kefahaman dia sendiri. Ikut kefahaman dia ya, ikut kefahaman dia. Kita dah yang keempat. Yang pertama tadi penghantar, encode. Okey, kemudian kita ada saluran, dan yang keempat kita ada dekod. Sekarang yang kelima adalah penerima. Okey, penerima ni adalah orang yang menerima mesej yang disampaikan oleh penghantar. Kadang-kadang penghantar ni dia ada target customer dia, siapa dia nak target pelanggan yang dia nak hantar maklumat tersebut. Okey, adakah dia nak target ibu bapa? Adakah dia nak target orang dewasa? Adakah dia nak target kanak-kanak? Jadi dia ada target audiens dia sendiri. Penerima ni adalah orang yang menerima maklumat yang disampaikan oleh penghantar maklumat. Contoh, kalau nak menjual rumah, takkan nak target kanak-kanak, kan? Kita mestilah target orang yang berkerjaya, orang yang telah ada pendapatan, orang yang telah bekerja. Okey, so penerima ni adalah orang yang menerima maklumat. Okey, orang yang menerima maklumat yang dihantar oleh penghantar. Yang keenam, maklum balas. Maklum balas apa tu? Responlah sikit. Okey, like, comment and share. Comment, like and share. Like, comment and share. Ya ke tu? Okey, sebenarnya maklum balas ni adalah respon pengguna bagaimana dia bertindak terhadap maklumat yang disampaikan oleh penerima tadi. Okeylah, nak pergi beli, sedapnya nampak iklan KFC, ngam makan ayam KFC, pada ayam RM1 pun ada. Okey, tapi kenapa ayam KFC lebih menarik? Okey, jadi maksudnya maklum balas ni tindak balas pengguna apabila dia menerima maklumat yang disampaikan oleh penerima. Contoh, kalau dalam FB, Instagram, kita akan type perkataan PM. PM tu private message ya, bukan Perdana Menteri. Okey, private message tau, bukan Perdana Menteri. Jangan salah tafsir, marah pak bapak kita nanti. Okey, jadi maksudnya kat sini, bila dia respon, maksudnya dia tertarik dengan iklan tersebut sehingga membawa dia untuk membuat tindakan. Sama ada dia, kalau dalam dekat FB, Insta tu dia akan minta PM detail. Itu maksudnya dia bertindak balas lah, maklum balas lah. Dia dah respon terhadap iklan kita tadi. Kalau dekat dalam TV dia tengok CG Wow Shop, okey, dia berminat, dia terus buat call. Hello encik, saya nak belilah periuk yang tadi tu, boleh masak 10 dalam 1, boleh bakar, boleh bakar, boleh goreng, boleh rebus, okey, boleh macam-macam boleh. Okey. So maksudnya dia telah bertindak balas.
Okey, kita dah yang ke-6 ya. Dan yang terakhir sekali, kita ada gangguan. Gangguan tu apa? Bukan gangguan mistik ya. No, no, no. It's not a gangguan mistik. Okey, gangguan dalam komunikasi maksudnya unsur luaran yang boleh mempengaruhi proses komunikasi. Unsur luaran ni apa? Okey, apa yang boleh mengganggu proses komunikasi? Maksudnya halangan menyebabkan maklumat tu tak sampai dengan jelas kepada penerima. Okey, contohnya penggunaan dialek. Okey, kalau kita pergi Kelantan atau Terengganu, kita tengok iklan di papan notis board di tepi-tepi jalan raya, semua menggunakan bahasa, kebanyakannya menggunakan dialek, bahasa Kelantan itu sendiri ataupun bahasa Terengganu lah. Jadi kalau orang luar datang tengok papan iklan, dalam tulisan, yang pertama tulisan Jawi. Ada orang yang tak pandai tulisan Jawi. Okey, kalau kaum lain tengok tulisan Jawi, dia tak faham. Jadi maksudnya iklan tersebut tak sampai disebabkan oleh halangan komunikasi bahasa, penggunaan bahasa. Okey, katalah nak iklan baju. Iklan baju tapi dalam versi Kelantan. Ambo nak jual baju ni hak kecil, hak besar, siapa nak beli royak ke hambo? Hambo faham ke? Maksudnya gitu, dia gunakan dialek bahasa dia sendiri. Jadi menyebabkan komunikasi itu tidak berkesan sebab ada pelanggan yang tidak memahami bahasa tersebut. Faham ke faham? Okey? Faham ke faham? Kadang-kadang ada orang yang membuat iklan secara atas talian, muzik dia terlalu kuat. Kita nak dengar muzik ke? Kita nak dengar penyampaian maklumatnya. Jadi kat situ berlakunya orang dengar muzik lagi kuat daripada apa yang nak disampaikan oleh penghantar. Jadinya dia tak dapat apa yang hendak disampaikan oleh penghantar. Okey, contoh lain adalah seperti katalah nak iklan kereta. Okey, nak iklan kereta tapi dia menggunakan perempuan yang seksi-seksi. Gitu. Okey, perempuan seksi. Orang tengok kereta ke orang tengok perempuan seksi? Cik jujur cakap. Cik jujur beritahu. Tengok kereta ke tengok perempuan seksi? Okey, kau tengok perempuan seksi kan? Kau tengok lebih daripada kau tengok kereta kan? Memanglah iklan tu tak capai. Lalas kau tak tahu pun dia iklan kereta apa. Kau tahu ke? Kau tak tahu kan? Gitulah maksudnya gangguan. Gangguan ni adalah sesuatu unsur luaran yang menyebabkan halangan penyampaian maklumat tersebut. Maklumat tersebut tak disampaikan dengan jelas kepada penerima. So kita dah cover proses komunikasi 7 perkara penting dalam 7, tangan tunjuk 3. Sebenarnya 7. Gini. Okey. Ni 8. Salah juga ni ya, 7. 7 dalam proses komunikasi. Okey, baiklah. Hari ni kita dah cover 2 perkara ya. Yang pertama tadi maksud komunikasi. Bukan maksud komunikasi. Okey. Maksud proses komunikasi iaitu proses komunikasi penyampaian maklumat dari satu perniagaan kepada satu perniagaan yang lain. Yang kedua, kita dah cover 7 perkara penting dalam proses komunikasi. 7 ya. Tengok pakcik yang pertama ni. Pakcik ni adalah penghantar. Yang kedua, kita ada encode. Ni encode-nya. Encode ni tadi apa? Ingat lagi? Maksudnya macam mana kita nak olahkan idea yang kita nak sampaikan maklumat tu dalam bentuk apa? Okey, media cetak, elektronik. Okey, yang seterusnya kita ada saluran. Saluran apa kita nak gunakan? Kita nak gunakan media cetak atau media elektronik. Okey, yang seterusnya kita ada encode. Encode ni maksudnya apa tadi? Ingat lagi? Encode ni maksudnya decode. Decode ni maksudnya bagaimana penerima menterjemahkan mesej tersebut. Okey, penghantar, encode, saluran, decode, dan kita ada dekat sini sama ada. Okey, ni ada gangguan ya. Okey, ada gangguan, ada maklum balas dan juga penerima. Okey, ini saja untuk hari ni. Okey, stay at home, jadi orang bijak. Ulang kaji selalu, tak lama lagi kita dah nak exam. Okey, kita jumpa lagi di lain rancangan. Bye. Terima kasih semua.